Ini karena mereka ditanam prasangka yang tebal, dan seperti mana Presiden Bush, pemimpin-pemimpin UMNO ini masih dalam state of denial. Itu ada persamaan pemimpin UMNO dengan Presiden Bush. Mereka tidak boleh bayangkan perkara ini berlaku. Sudah kita lakukan. Sekarang kononnya mereka pertahankan wadah Melayu. Pilihan gaya di Kelantan. Tahniah berusaha. Kemenangan hebat. Sebab itu istilahnya tersungkur UMNO, bukan sekadar kalah. Di beberapa kawasan lain yang majoritinya Melayu dimenangi dengan baik oleh calon-calon Pakatan Rakyat. Malah di kawasan yang di majoritinya bukan Melayu, di Kota Raja dimenangi oleh calon PAS. Itu kenyataan politik hari ini. Sebab itu saudara, saya yakin dengan masa depan negara kita dan politik negara kita. Kita hadapi kemelut ekonomi dan keuangan. Dan kita menjangkakan masalahnya akan lebih perit dan sukar. Walaupun tidak diiktiraf dan dinafikan oleh kerajaan hari ini. Saya yakin insya-Allah dengan semangat yang sudah tunjukkan, kita dapat tangani masalah-masalah ini. Kita bangga dengan prestasi 5 negeri Pakatan Rakyat. Inisiatif awal yang dibuat oleh Kelantan, negeri yang relatif miskin, yang fokus kegiatan kepada masalah rakyat dan kemiskinan, ibu tunggal dan warga emas, sekarang diambil sebagai contoh, dikembang, dikaji, dilaksanakan dengan baik di Selangor dan di Perak. Tahniah. Pulau Pinang di bawah Saudara Lim Guan Eng menjadikan fokus utama selain memacu pertumbuhan ekonomi, menggalakkan pelabur asing, tidak meninggalkan isu rakyat, dan mau jadikan negeri pertama yang akan menghapuskan kemiskinan tegar, hardcore poverty di Pulau Pinang. Kedah terus merancang beberapa perubahan, terutama dalam apa yang diungkapkan oleh Menteri Besar Selangor sebagai merakyatkan ekonomi. Saya ada ruang lain, saya cuma nak menyebut di sini bahwa masa depan kita alhamdulillah cerah. Bila kita sebut harapan baru, orang boleh pertikai. Tapi sudah lihat sendiri perubahan yang berlaku dalam masa yang singkat. Rakyat punya pilihan. Sama ada untuk mengekalkan satu pemerintahan dan sistem yang rasuah dan menindas, mengekalkan akta keselamatan dalam negeri, meminggirkan rakyat, menjadikan orang-orang daya itu sekadar tontonan masa musim budaya, ataupun rakyat boleh memikir untuk memerdekakan semua, dari orang Ulu kepada orang Melayu di Perlis, Cina di Bandar, dan India di Estate. Kalau ini berlaku, maknanya kita benar-benar merdeka. Itu pilihan yang ada pada kita. Sama nak kekalkan rasuah. Sudah sebut saja rasuah dulu dengan komisen ratus juta pembelian senjata. Itu 2 tahun lalu, 3 tahun yang lalu. Bulan lalu berulang lagi dengan Eurocopter. Bulan ini sambung lagi dengan broadband. Bulan depan saya percaya selagi UMNO dan Barisan Nasional memerintah dan mentadbir, kita akan dengar bilion ringgit dipunggah memperkayakan segelintir dan meninggalkan, meminggirkan rakyat jelata. Sudah kita ada pilihan. Apakah sudah mau kekalkan sistem ini atau membawa ke menjana perubahan ke arah harapan baru?
Kalau kita mau membawa dan menjana harapan baru, maka keadilan mesti mengulangi tekad, bekerja dan bermuafakat kuat dan erat dan ikhlas dengan rakan-rakan kita dari PAS dan DAP dalam Pakatan. Masalah dalam parti dan intraparti tetap ada. Tetapi agenda besar, kerangka besar perjuangan harus difahami. Kita menang dengan ikhtiar dan usaha sendiri. Tidak ada siapa yang boleh menang tanpa ikhtiar dan usaha sendiri. Oleh itu kita mengucapkan tahniah kepada saudara dan saudari. Terima kasih kepada pimpinan Parti Pakatan Rakyat, Tuanku Ustaz Haji Awang menunaikan fardu haji dan minta saya sampaikan salam kepada saudara. Dan sudah lihat barisan pimpinan PAS dan DAP, termasuk penasihat utama dia Dr. Chen Manhin pun hadir bersama. Saya ucap terima kasih. Dan sudah lihat suatu semangat yang baru. Saya tahu memang sudah linkis yang sudah Husam dan Kamrul Jaafar mungkin sering kelihatan dalam majlis parti, tapi sudah kapal sing jaga. Tetapi untuk Kongres Keadilan dia tidak. Jadi sebab itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan juga kepada Diplomat Corps who's been kind enough showing your support and sympathies by being present here today and gracing our occasion. Thank you very much. Papa mana Mama? Mama tak tahu nak. Berkas setelah ditutup mata mereka selepas ditangkap dan tidak dibenarkan berhubung dengan sesiapa maupun beruang. Apapun tuduhan ke atas mereka, takkan sampai bertahun-tahun masih tidak dapat cukup bukti untuk dibawa ke mahkamah untuk dibicara dan dihukum atau dilepaskan. Dalam negara demokrasi, sabit kesalahan hanya boleh diputus oleh mahkamah. Mereka-mereka yang belum dijatuhkan hukum dikira tidak bersalah. Kerajaan yang berwibawa tidak sepatutnya menganiayai warga negaranya sendiri dengan mengurung dan merampas kebebasan manusia-manusia yang belum terbukti apa dosanya. Sama-samalah kita baca nama-nama mereka yang masih lagi merengkuk dalam kem tahanan ISA di Kampung Pi akibat kezaliman dalam sebuah negara yang sudah 51 tahun merdeka.